Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas USC 1112 Kimia Tak Organik dalam tajuk 2.0 Jadual Berkala Unsur bersama-sama dengan saya Cikgu Rafidah Sadali. Jom. Standard pembelajaran pada hari ini adalah 2.1.1 mengenal pasti kala, kumpulan dan blok S, P, D dan F. 2.1.2 mengenal pasti kedudukan unsur logam, separa logam, bukan logam dan gas dalam jadual berkala unsur. 2.1.3 menyatakan konfigurasi elektron bagi unsur dalam jadual berkala unsur. 2.1.4 menentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala berdasarkan konfigurasi elektron. Okey, kita lihat dulu 2.1 pengelasan unsur. Okey, dalam tajuk jadual berkala unsur, kita tengok dahulu kalaulah kita pergi ke supermarket. Jadi kalau kita pergi ke supermarket, barang-barang dalam supermarket tu kita senang nak cari. Katalah kita nak beli apa? Nak beli pakaian. So kita jalan, kita pergi ke tempat pakaian. Kalau kita nak beli buku, kita pergi ke tempat buku, ataupun kita nak beli alat tulis, kita pergi ke bahagian stationery. Kita nak beli makanan ringan, kita pergi ke tempat makanan. Dia semua ada label. Jadi barang-barang di dalam supermarket itu telah pun disusun dengan teratur. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam dunia ini pun sama. Saintis telah menjumpai beberapa unsur dalam dunia ini dan mereka menyusunnya. Mereka menyusunnya dalam satu jadual mengikut sifat-sifatnya yang tertentulah. Jadi apa dia jadual berkala? Jadual berkala adalah merupakan himpunan paparan berkaitan unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual. Jadi siapa yang memperkenalkannya? Seorang saintis yang bernama Dmitry Mendeleev. Dia adalah seorang ahli kimia dari Rusia. Jadi dia memperkenalkan jadual berkala. Dan semua unsur ini kita susun dalam satu aturan yang tertentu. Di mana ia mempunyai 112 unsur yang diketahui pada masa itulah. Unsur-unsur ni kita susun mengikut tertib nombor proton yang menaik secara mengufuk. Tertib nombor proton. Kalau awak lihat unsur H, atas ni ada nombor 1. He, helium, atas ni nombor 2. Li, atas ada nombor 3. Beryllium, ada nombor 4 di atas Be. Nombor itu adalah mewakili nombor proton. Jadi unsur tu disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik secara mengufuk. Jadi hidrogen berada di sebelah kiri. Kemudian terus ke helium di mana nombor protonnya adalah 2. Lithium nombor protonnya 3. Beryllium 4 dan seterusnya. Jadi unsur-unsur ini dia disusun dalam kumpulan dan juga kala yang tertentu. Turus yang menegak dipanggil sebagai kumpulan. Kalau kita kira, dia ada 18 kumpulan. Ada 18 kumpulan. Turus menegak tu kita kenali sebagai kumpulan. Jadi ini kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 hingga 12, kumpulan 13, 14, 15, 16, 17 dan 18.
11. Jadi, semuanya ada 18 kumpulan. Okey, di mana ia disusun secara menegak, turus menegak. Okey, manakala yang mendata pula kita panggil sebagai kala dan ada 7 kala kesemuanya. Okey. Unsur-unsur dalam kumpulan yang sama, kalau dia duduk kumpulan 1 adalah litium ni duduk kumpulan 1, natrium pun kumpulan 1, helium pun kumpulan 1. Okey, semua unsur ini mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. Okey, apa maksudnya? Kalau litium, dia boleh bertindak balas dengan air. Okey, jadi natrium pun boleh bertindak balas dengan air. Dan dia akan menghasilkan produk yang sama. Okey. Okey, dan ada 7 kala semua kan? Kala ni baris mendata. Jadi kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6, kala 7. Okey, dan ada 2 siri di bawahnya iaitu siri lantanida dan siri actinida. Okey, kala ni pula kalau kita merentasi kala. Kita merentasi maksudnya kita bergerak dari kiri ke kanan, sifat kimia dan sifat fiziknya akan berubah secara beransur. Okey, dan tadi kita kata turus menegak kita panggil kumpulan kan? Okey, ada 18 kumpulan semuanya. Tetapi ada beberapa kumpulan yang mempunyai nama-nama istimewa. Okey, kumpulan 1 adalah logam alkali. Kumpulan 2 dikenali sebagai logam alkali bumi. Kumpulan 3 hingga 12 dipanggil logam peralihan. Okey, kumpulan 13 tak ada nama, 14 tak ada nama, 15 tak ada nama, 16 tak ada nama. Manakala kumpulan 17 dikenali sebagai halogen dan kumpulan 18 adalah gas adi. Jadi ada 5 kumpulan yang mempunyai nama khas iaitu kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi, 3 hingga 12 logam peralihan, kumpulan 17 halogen dan 18 gas adi. Okey, jadi kena tahulah nama-nama kumpulan tersebut. Okey, mengenal pasti blok S, P, D dan F. Okey, tadi kita tengok di manakah kumpulan, di manakah blok. Okey, blok S, blok S. Okay. Unsur-unsur kumpulan 1 dan 2 dikenali sebagai blok S. Okey, jadi macam kalau kondominium kan, kondominium tu tinggi. Jadi dia ada aras-arasnya pula kan. Jadi tingkat berapa ataupun level berapa. Okey, jadi satu blok tu ada nama. Kemudian dia ada aras tertentulah ada level. Okey, jadi kumpulan 1 dan 2 dikenali sebagai blok S dan ia mengandungi unsur-unsur logam yang paling reaktif. Apa maksud reaktif? Reaktif maksudnya dia sangat cergas bila bertindak balas. Okay. Orbitalnya adalah orbital berbentuk sfera. Okay, seperti dalam gambar tu lah, orbital berbentuk sfera. Okey, kemudian kita lihat pula blok D. Blok D dia terdiri daripada kumpulan 3 hingga 12 di mana ia mengandungi unsur-unsur logam peralihan. Okey, kemudian kita lihat blok F pula. Blok F adalah unsur-unsur di dalam siri lantanida dan actinida. Blok P adalah kumpulan 13 hingga 18 di mana kumpulan 13 hingga 18 ini adalah merupakan bukan logam. Okay, jadi itu orbitalnya bentuk seperti dumbbell. Okey, kemudian kita tengok blok S, P, D dan F dalam satu gambar rajah lakarannya.
Okay, jadi dalam jadual berkala itu kita boleh nampak blok S tu kumpulan 1 dan 2, blok D tu kumpulan 3 hingga 12. Okay, kemudian blok P 13 hingga 18 dan blok F adalah siri lantanida dan siri actinida. Okey, kita kenal pasti pula unsur logam, separalogam dan bukan logam. Okey, kalau kita lihat jadual berkala unsur ni, dia berwarna-warni, cantik kan? Jadi warna-warna ini menggambarkan sifat-sifat logam, sama ada dia logam, separuh logam ataupun bukan logam. Okey. Yang berwarna kuning tu, itu semuanya adalah logam. Okay. Yang hijau itu yang bentuk seperti tangga, itu adalah separuh logam. Dan yang biru itu adalah bukan logam. Okey. Dan bila kita merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat logam akan berubah secara beransur-ansur dari logam kepada separuh logam dan bukan logam. Jadi sifat kelogamannya akan berkurang apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Okey, kita lihat pula konfigurasi elektron. Apa dia konfigurasi elektron? Okey, awak dah belajar 3 jenis zarah subatom, iaitu adalah PEN, proton, elektron dan neutron. Okey, elektron kita dah belajar dia berada pada petala yang mengelilingi nukleus. Okey, jadi di luar nukleus ini ada beberapa petala. Petala yang paling hampir dengan nukleus kita panggil sebagai petala pertama. Okey, diikuti oleh petala kedua, petala ketiga dan seterusnya. Ada 7 petala semuanya. Okey. Dan elektron tu dia tersusun pada petala-petala tersebut. Okey, bagaimana nak susun elektron tersebut? Petala pertama, elektron paling banyak boleh masuk, boleh diisi hanya 2 sahaja. Okey, manakala petala 2, bilangan elektron maksimum yang boleh diisi adalah 8. Petala ketiga, bilangan elektron maksimum yang boleh diisi pun 8. Ini adalah benar bagi 20 unsur yang pertama sahaja. Okey, jadi silibus awak untuk 20 unsur yang pertama sahaja. Okey, bagaimana kita nak tulis? Cara menulis konfigurasi elektron ataupun susunan elektron. Okey, konfigurasi elektron boleh ditulis dengan tanda titik seperti 2.8.8.1. Maksudnya elektronnya ada 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 1, 19. Dekat sini bilangan elektronnya ada 19. Jadi kita perlu susun dia. Okey, petala pertama boleh isi 2 sahaja. Okey, jadi bakinya masuk petala kedua. Petala kedua maksimum boleh isi 8. Dah 10 dah elektron. Okey, jadi bakinya masuk petala ketiga. Petala ketiga boleh isi pun 8 sahaja. Jadi ada baki 1. Satu elektron itu perlu masuk ke dalam petala keempat. Okey. Okey. Cara kita tulis tadi, dia mesti gunakan titik. Kita tak boleh guna 2 titik. Kalau kita guna 2 titik, itu dah jadi macam nisbah. Okey. Okey, daripada konfigurasi elektron tu, kita boleh tentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala. Kedudukan maksudnya, dia duduk dalam kumpulan berapa dan kala berapa. Okey, itu maksud kedudukan dalam jadual berkala. Okey, kalau unsur tu dia ada 1 atau 2 elektron valensnya. Okey, maka bilangan kumpulannya adalah sama dengan bilangan elektron valensnya.
Kalau bilangan elektron valensnya 1, maka ia adalah kumpulan 1. Tapi kalau bilangan elektron valensnya 2, maksudnya dia adalah duduk dalam kumpulan 2. Okey, contohnya, kalau kita tengok susunan elektronnya 2, 8, 1. Jadi elektron valensnya adalah 1. Jadi dia duduk kumpulan 1. Okey, bilangan petala yang berisi elektron. Okey, kita tengok 2, 8, 1. 2 tu adalah petala pertama. 8 adalah petala kedua. 1 adalah petala ketiga. Maksudnya, bilangan petala yang berisi elektron ada 3. Jadi, kalau bilangan petalanya 3, kalarnya pun 3. Kalar dia mesti sama dengan bilangan petala yang berisi elektron. Okey, bagi unsur yang mempunyai susunan elektron 2, 8, 7. 2.8.7. Okey, bilangan elektron valens. Elektron valens adalah elektron di petala terluar. Okey, jadi bilangan elektron valensnya adalah 7. Jadi dia adalah kumpulan 17. Kena tambah dengan 10. Okey, elektron valens 1 dan 2 sahaja yang tak perlu tambah. Ikut saja. Tapi selepas 3, 4, 5, 6, 7, 8 kena tambah dengan 10. Okey. Bilangan petala yang berisi elektron 2, 8, 7 ada 3 petala. Jadi dia duduk pada kalar 3. Okey, kita telah pun tamat. Okey, itu penerangan tentang jadual berkala unsur. Okey, jadi nak uji kefahaman awak, okey, kita buat tutorial. Dapat tak tadi? Okey, kita tengok soalan tutorial. Okey, soalannya begini. Apakah prinsip penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur? Mudah je kan? Okey. Jadi, unsur-unsur itu disusun mengikut pertambahan nombor proton. Okey, soalan kedua. Tentukan kumpulan dan kala unsur-unsur dalam jadual di bawah berdasarkan susunan elektronnya. Okey, fluorin, susunan elektron 27. Jadi, kumpulan. Nak tentukan kumpulan, kita lihat pada elektron valens. Elektron valens adalah bilangan elektron pada petala terluar. Okey, 2 petala pertama, 7 petala kedua. Sekarang petala terluarnya maksudnya petala kedua lah. Okey, jadi kumpulan dia, kalau elektron valens 7, dia kumpulan 17. Okey. Okey, kalau kita kena refer pada bilangan petala yang berisi elektron. Okey, jadi bilangan petala berisi elektron ada 2. So, skala 2. Okey, natrium. Natrium susunan elektronnya 281. Jadi, elektron valensnya 1. Jadi, dia duduk kumpulan 1. Okey, manakala bilangan petala berisi elektron ada 3. Jadi, skala 3. Okey, karbon. Karbon 2, 4. Okey. Elektron valens 4, jadi kumpulan 14. 4 tambah dengan 10. Okey, kala bilangan petala berisi elektronnya adalah 2. So, dia kala 2. Oksigen 26, kumpulan 16. Kala 2. Okey. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan kedudukan unsur X dalam jadual berkala. Kalau diminta kedudukan, maksudnya yang ditanya adalah unsur itu berada dalam kumpulan berapa dan kala berapa. Okey, jadi kita tengok kumpulan 2 kala 3. Betul ke? Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu kedudukan kumpulan dan kala? Jadi kita kena lihat bilangan elektronnya. Okey, bilangan elektronnya. Okey, kalau unsur, simbol unsur X, tengok atas nombor tu 24, bawah 12. 24 itu mewakili nombor nukleon. Manakala 12 itu mewakili nombor proton. Okey,
Nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. Bilangan elektron pula adalah sama dengan bilangan proton. Jadi di sini bilangan elektronnya adalah 12. Okey, kalau 12 macam mana nak susun? Jadi susunan elektronnya adalah 2.8.2. Okey, susunan elektronnya 282. Okey, daripada susunan elektron 282 ni, kita boleh tahu elektron valence. Elektron valence-nya adalah 2. Okey, bila elektron valence 2, maka dia adalah kumpulan 2. Manakala bilangan petala terisi elektronnya ada 3. Kalau bilangan petala terisi elektron 3, dia adalah kala 3. Okey, jadi kita dapatlah jawapan kumpulan 2 kala 3. Okey, soalan C. Unsur Z mempunyai nombor proton 17. Terangkan kedudukan unsur Z dalam jadual berkala unsur. Okey, jadi samalah juga. Nombor proton 17. Maksudnya bilangan elektron ada 17. Jadi susunan elektronnya adalah 287. Okey, susunan elektron 287. Kalau susunan elektron 287, elektron valence-nya adalah 7. Maka dia berada dalam kumpulan 17. Okey, bilangan petala terisi elektron ada 3. Maka dia berada di kala 3. Okey, jadi dia kumpulan 17 kala 3. Okey, soalan seterusnya. Rajah menunjukkan kedudukan unsur-unsur P, Q, R dan S dalam jadual berkala unsur. Nyatakan unsur logam. Okey, tadi kita dah belajar logam berada di sebelah kiri. Diikuti oleh tangga separuh logam, kemudian bukan logam. Jadi unsur di sebelah kiri ialah apa dia? P dan Q. Okey, jadi boleh jawab P ataupun boleh jawab Q. Okey, unsur bukan logam berada di sebelah kanan. Okey, jadi jawapannya adalah R ataupun S. C, unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama dan terangkan mengapa. Okey, sifat kimia yang sama maksudnya dia mesti berada dalam kumpulan yang sama. Jadi, mana unsur yang berada dalam kumpulan yang sama? P dan Q. Okey, P dan Q. Sebab apa? Sebab elektron valence-nya sama. Okey, jadi dia duduk dalam kumpulan yang sama. Okey, kemudian disuruh lengkapkan jadual nombor proton bagi unsur P dan unsur Q. Okey, macam mana kita nak tahu nombor protonnya? Kita kena bilang kotak-kotak tu. Kotak tu disusun mengikut pertambahan nombor proton. Jadi, kotak pertama 1. Kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi nombor proton bagi unsur P adalah 4. Manakala unsur Q, kiralah terus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Kalau nombor protonnya 4, maksudnya bilangan elektronnya pun 4. Ditanya susunan elektron. Macam mana nak susun? Tala pertama boleh isi maksimum 2. Jadi, bakinya duduk petala kedua. Tala kedua tinggal 2. Jadi, 2.2. Okey, manakala unsur Q ada 20. Jadi, 2882. Okey. Elektron valence bagi unsur P, tengok bilangan petala pada, bilangan elektron pada petala terluar. Bilangan elektron pada petala terluar adalah 2. Unsur Q pun 2 juga. Okey. Unsur P dan Q berada di dalam, okey, kalau elektron valence-nya 2, maksudnya dia duduk dalam kumpulan 2. Jadi P duduk kumpulan 2, Q pun kumpulan 2. Jadi dia duduk dalam kumpulan yang sama. Okey, unsur yang berada di dalam kala yang sama. Kala sama. Okey, jadi jawapan P dan R ataupun Q dan S. Ada dua jawapan lah.
Okay. Okey, kita tengok soalan terakhir. Unsur M dan N masing-masing mempunyai 3 dan 17 proton dalam nukleus. Apakah kala bagi kedua-dua unsur itu dalam jadual berkala? Okey, jadi unsur M ada 3 proton susun. Jadi 3 jadi 2, 1 lah. Okey, 2, 1. 2, 1, bilangan petala berisi elektron adalah 2. Okey, manakala N 17 proton, jadi susunan elektronnya adalah 2, 8, 7. Bilangan petala berisi elektron ada 3. Jadi, skala 2 dan skala 3. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, boleh? Okey. Kita telah pun tamat. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga ianya bermanfaat kepada anda semua. Jumpa lagi. Bye.